Kek TV KPM. Tadi kita baru bercerita tentang apakah sebab dan sekarang kita bercerita tentang pelaksanaan. Okey. Jadi pelaksanaan pertama sekali kita akan minta anak murid kita bacakan niat. Jadi seorang volunteer untuk bacakan niat. Saya Ustaz. Okey, Amir Rizki. Silakan. Lafaz niat mandi wajib ialah nawaitu raf'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Terjemahan, sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah SWT. Kalau tak mampu bahasa Arab, bahasa Melayu pun mampu. Itulah. Betul juga Ustaz kan. Sebab kadang-kadang kan kita dalam tandas tu pun tak boleh kan Ustaz sebut nawaitu raf'al hadasil akbar. Boleh Ustaz? Kita sebut dalam hati je lah. Dalam hati je lah kan. Dalam hati. Okey. Mungkin adik-adik kita ada sedikit Ada lakon seorang nak angkat tangan tu. Kenapa tu? Ada. Ya. Amir. Ubaidillah. Amir Ubaidillah. Ustaz, boleh saya cakap dengan Nabil sekejap? Nak cakap pula Kak Syafiqah, bagilah sekejap. Bagi ruang kejap lah. Silakan. Nabil, awak tengah pegang apa tu? Oh, saya tengah pegang air mineral yang belum buka penutupnya lagi. Kita kalau nak mandi wajib, kita perlukan air mutlak dan air bersih. Contohnya seperti air sungai, air salji dan banyak-banyak lagi. Tak silap saya, air perigi pun boleh. Betul. Kalau air manis ni boleh? Mana boleh? Itu kan bukan air mutlak. Lagipun nanti badan awak bersemut. Oh, okey. Sorry. Ini memang nak kena semut lah ni. Wah, terbaik adik-adik. Faham ya apa yang mereka ingin sampaikan? Maksudnya menggunakan air yang mutlak ya Ustaz? Yang mutlak. Kan nanti kita tak terangkan dia buat benda pakai sirap pula. Jadi air yang diperlukan untuk proses mandi pertama sekali adalah air mutlak. Jadi air pipe tu dikira sebagai air mutlak walaupun ada klorin sedikit. Tapi klorin itu tidak merubah rasa, bau dan juga warna. Okey. Jadi kita akan melihat pertama sekali kita akan melihat kepada rukun mandi wajib. Rukun mandi wajib. Jadi minta seorang bacakan pada Ustaz. Saya Ustaz. Okey, Amir lagi. Amir dia memang membaca. Ya, pembaca suka. Okay. Silakan. Okey, yang pertama ialah niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Yang kedua pula, meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit dan rambut. Jadi dalam persoalan ni kita ada dua. Satu, niat mesti ketika air sampai ke mana-mana anggota badan. Sampai. Air tu sampai saja, niat tu pasang. Saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Terpasang. Jadi Kak Syafiqah sebenarnya niat yang ikut serta ni semua perkara ibadah kita niatnya sekali. Kecuali ada satu saja yang niatnya dia boleh lebih awal. Apa dia? Puasa di bulan Ramadan. Malam-malam tu kita dah niat dah. Tapi sembahyang ke apa, niatnya kena berserta dengan ibadah. Yang kedua adalah meratakan air ke seluruh anggota badan, kulit dan juga rambut. Ratakan. Jadi sebenarnya paling simple kita buat dua perkara ni, tak masuk dua perkara sunat, dah selesai mandi wajib kita. Yang penting kena rata lah air kan Ustaz? Kena rata betul-betul. Kena rata betul-betul. Ustaz nak bagi ganjaran ke kepada mereka yang baca sebentar tadi? Boleh. Kita bagi setiap orang satu. Okey. Satu-satu pun lama-lama jadi banyak juga. Jadi banyak juga. Okey Ustaz, boleh teruskan? Tengok Kak Syafiqah. Gigih buat bintang. Gigih untuk adik-adik ya? Bintang-bintang berkedipan. Nampak? Okey Ustaz. Okey. Jadi kita pergi pada yang seterusnya. Perkara sunat ketika mandi wajib. Jadi siapa nak tolong baca? Saya Ustaz. Okey, Furqan. Okey, silakan Furqan. Pertama? Yang pertama, basuh pergelangan tangan sebanyak 3 kali. Okey. Yang kedua, bersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Maksud kubul ialah kemaluan yang berada di sebelah hadapan dan dubur kemaluan yang berada di sebelah belakang. Okey. Kita juga diharuskan bersihkan tangan. Dan yang keempat, kita disunatkan untuk berwuduk. Itu maksudnya membersihkan kubur dan dubur, sebelah tu sebab dia kotor, jadi kita kena basuh tangan. Kemudian sunat kita memulakan dengan wuduk, itu. Okey, diteruskan seterusnya. Okey, siapa nak baca? Saya Ustaz. Okey. Silakan. Yang kelima, dahulukan menjerus air ke anggota badan sebelah kanan. Yang keenam, basuh kepala 3 kali dan selat rambut.
Yang ketujuh, gosok badan berturut-turut antara basuhan anggotanya. Dan yang terakhir, sempurnakan basuhan pada lipatan badan. Ini adalah proses-proses dia lah tentang mandi wajib. Jadi kita basuh kepala 3 kali dan selat rambut. Okey. Ustaz, Mani Ustaz, Ada soalan dulu? Okey. Nabil. saya ada satu soalan. Apakah hukum rambut yang diwarnakan ketika mandi wajib? Soalan semua macam nak tarik nafas lah. boleh Ustaz. Apakah hukum rambut yang diwarnakan ketika mandi wajib? Kat Syafiqah kita tengok keadaan banyak orang tu dia suka pada kecantikan. Kita pun tak boleh menindakkan orang suka pada kecantikan. Kemudian rambutnya dikalakan. Tapi kita kena pastikan sebenarnya rambut yang dikalakan yang boleh diwarnai wajib adalah rambut yang dikalakan dengan inai. Kenapa inai? Sebab meresap, kan? Meresap tak kira inai tu warna hitam ke, warna perang ke, dia meresap. Tetapi jadi kalau dia meresap dengan menggunakan inai, maka mandi wajib kita terangkat, maksudnya sah. Tetapi apabila mandi wajib kita dengan rambut yang diwarnakan menggunakan blond ataupun apa kita panggil macam pengala Pewarna rambut. Pewarna rambut. Pewarna rambut yang tak terlap air ke Ustaz? Pewarna rambut yang tak terlap air. Maksudnya dia melekat di atas rambut tu. Jadi kalau kita mandi dia tak masuk ke dalam. Maka mandi wajib kita tidak sah. Jadi caranya adalah pertama potong rambut, habislah botak. Ini bahaya ni. Habislah. Tapi perempuan takkan nak botak, itu kan mahkota dia. Mahkota. Dan jadi caranya mungkin dia boleh bleach rambut. Bleach rambut maksudnya dia lunturkan rambut. Balik, Kemudian dia pakai inai balik ke untuk lawa supaya dia dapat mandi wajibnya dan keadaan sah. Jadi yang tanya Ustaz tadi soalan siapa? Siapa tadi Ustaz? Saya. Siapa itu? Nabil Ya. Okay. Nabil. Jadi Nabil kita bagilah satu markah. Satu markah soalan untuk ni Nabil. ramai boleh tengok ni. Oh, ini rupanya. Tapi Ustaz, maksudnya kalau untuk kita berhati-hati lah kan Ustaz, pandangan saya je lah kan Ustaz. Maknanya sebelum kita pilih pewarna rambut atau membeli pewarna rambut tersebut, kita boleh cek dahulu sama ada pewarna rambut tersebut terlap air ke, tak terlap air ke, ataupun perkara tersebut boleh memudaratkan rambut kita ke. Kena berhati-hatilah Ustaz kan. Betul Ustaz? Betul. Sebab kita tak boleh buat satu benda yang boleh mendatangkan kemudaratan. Paling senang kita tengok ada logo halal. Maka halal tu dia meresaplah pada rambut. Macam tu. Jadi Ustaz, sekarang ni kan Ustaz dah kongsikan sebentar tadi berkenaan dengan perkara sunat ketika mandi wajib. Dia perkara sunat tapi merupakan cara-cara jugalah kan untuk kita melaksanakan mandi wajib. Tapi Ustaz, sekarang ni saya dengar lepas ni kita ada video, betul ke Ustaz? Ya, kita ada video. Boleh Ustaz kita saksikan dahulu video kita tersebut? sama-sama saksikan. Okey. Langkah yang kelima ialah dahulukan menjirus air ke anggota yang sebelah kanan. Masa kita menjirus air di anggota, kita perlu bersertakan dengan niat. Niatnya ialah nawaitu raf'al hadatsin akbari lillahi ta'ala. Langkah yang keenam pula ialah membasuh kepala dengan 3 kali dan selat rambut. Langkah yang ketujuh pula ialah gosok badan berturut-turut antara basuhan anggota ini. Langkah yang terakhir pula ialah sempurnakan basuhan pada lipatan badan seperti ketiak. Kulit perut, tangan, belakang, telinga dan rambut. Jadi itulah cara-cara untuk mandi wajib. Itu dia Ustaz, murid-murid kita. Masya Allah. Saya tengok orang mandi wajib first time tengok seronok sangat. Nabil senyum-senyum je mandi wajib. Ustaz Furqan tadi ya? Ustaz Furqan tu. Ustaz Furqan. Kita tanya kejap apa cita-cita Ustaz Furqan? Okey, silakan Ustaz Furqan. Furqan, silakan. Cita-cita saya ingin menjadi seorang ustaz. Tengok. Patutlah. Okey Ustaz. Okey, kita teruskan pembelajaran kita kat Syafiqah dengan anggota-anggota yang akan disebutkan ni. Jadi ini adalah anggota badan yang perlu diberikan perhatian. Jadi Ustaz mempersilakan Amir Rizki sekali lagi untuk membacakan. Okey, silakan Amir. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Yang pertama ialah ketiak. Yang kedua, kulit perut. Yang ketiga, tangan. Keempat pula ialah celah kelangkang.
Yang kelima, kaki. Yang keenam, lubang pusat. Yang ketujuh, telinga. Dan yang terakhir, rambut. Itu ada 8 bahagian-bahagian dia. Kita susah kan Kak Syafika nak ingat semua ni? Ya, betul. Jadi kita susah nak ingat semua ni. Jadi saya nak ada seorang macam boleh nyanyi ya. Oh, ada. siapa dia? Kita nak mudah hafal. Siapa? Tu Ubay. Okey, silakan Ubay. Okey, silakan Ubay. Ketiak kulit perut, tangan celah kelangkang, kaki lubang pusat, telinga rambut. Maknanya Ustaz, apa yang dinyanyikan tadi berkaitan dengan bahagian anggota badan yang perlu diberikan perhatian lebih lah. Ya, perhatian lebih itu tadi lagu dia ketiak kulit perut, tangan celah kelangkang, kaki lubang pusat, telinga rambut. Jadi ini adalah kawasan-kawasan yang sukar sikit nak masuk air. Jadi kita kena ni maksudnya kulit perut ni dia kat sini kadang-kadang ada sedikit lemak ke apa. Jadi dia kena betul-betulkan kena supaya air tu sampai pada tempatnya. Dan saya ingatkan sebentar tadi Ustaz sebutkan tentang 3 kali basuhan. Ya. Maksudnya lagi-lagi kalau rambut kan Ustaz kan? Kita kena betul-betul Kita kena betulkan basuhkan betul-betul. Anak yang perempuan, yang perempuan memang dia kena basuh betul-betul sebab rambut perempuan ni dia memang lebat banyak dan lah. juga panjang. Tapi untuk basuhan pertama sekali sebenarnya lebih baik kita menggunakan air mutlak. Satu badan dah bersih betul, kemudian barulah kita pakai air sabun. baik. Itu cara dia. Jadi kita terus pergi pada soalan kebat. Soalan kebat berbunyi, Anissa datang ke sekolah dalam keadaan haid. Haidnya berhenti pada jam 9 pagi. Pada hari tersebut, sekolah menjalankan aktiviti kurikulum. Ini bermakna Anissa hanya dibenarkan balik pada jam 5 petang. Sedangkan Anissa perlu mandi wajib untuk membolehkan solat fardu zuhur dan asar. Bagaimanakah anda dapat membantu Anissa menyelesaikan masalahnya? Tu. Masalah juga ni pergi sekolah, masa haid tiba-tiba haid dah kering. Lepas tu nak zuhur macam mana ni? Aduh pening kepala aku. Betul. Jadi dah berhenti darah tu nak mandi wajib kan? Nak mandi wajib. Jadi dia kena pergi pada 2 solat, zuhur dan juga asar. Okey. Jadi kita buka pada anak murid kita di rumah dan juga di studio untuk membacakan, memberikan jawapan. Okay, baik, siapa nak berikan jawapan? Ada suara nak beri Saya jawapan. Ustaz. Nabil dah cepat pula Nabil Tadi suka mandi sekarang cepat pula Okey, silakan Nabil. Jawapannya, cara saya dapat membantu Anissa bagi menyelesaikan masalah tersebut ialah beritahu kepada guru pendidikan Islam terhadap masalah yang dihadapinya. Ini kerana dengan beritahu guru tersebut, Anissa dapat dibantu oleh gurunya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey. Tu aja. Ya, Ustaz. Macam sedap tapi itu aja. Siapa yang boleh bagi markah? Ustaz, Saya Ustaz. Berapa Zulfurqan? 2. Apa dia? 2 markah sebab dia tak ada huraian lengkap dan kesimpulan. Dia tak ada huraian dan kesimpulan, dia ada isi dan juga huraian. Cara dia adalah memberitahu gurunya supaya itu memberitahu guru ada isi supaya guru tersebut boleh membantu untuk memberikan penyelesaian kepada masalah huraian. Okey, kita nak buka lagi. Siapa yang boleh jawab lagi? Siapa nak Saya, berikan Ustaz. jawapan? Okey, Amir. Silakan Amir. Okey. Pada pendapat saya, Anissa tetap diwajibkan mandi wajib. Ini kerana sekiranya Anissa tidak melaksanakan mandi wajib, Anissa akan berdosa. Kesimpulannya, Anissa hendaklah mempelajari ilmu mandi wajib secara mendalam supaya ibadat diterima Allah. Jadi pada jawapan Amir tadi tu, dia dapat 3 markah saja. Kenapa 3 markah? Dia ada satu isi, satu huraian, kemudian satu kesimpulan. Dia tertinggal satu huraian lengkap. Jadi kita nak tengok siapa yang boleh jawapan penuh ni. Siapakah? Siapa? Saya, Okey, Ubay. Ustaz. Okey, silakan. Baik, silakan Ubay. Pada pendapat saya, Anissa hendaklah bersedia untuk mandi wajib di sekolah dengan membawa tuala dan kelengkapan mandi di dalam beg. Anissa boleh mandi wajib pada waktu sebelum solat fardu zuhur di dalam tandas perempuan. Mandi wajib hendaklah dilakukan supaya ibadah diterima Allah. Kesimpulannya,
kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh supaya amalan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Macam pengacara Lepas ni Ya, boleh. jadi pengacara di TV. Okey, terima kasih Ubay. Kita tengok kualiti pada jawapan jawapan Ubay Pada pendapat saya, Anissa hendaklah bersedia untuk mandi wajib di sekolah. Ini sebenarnya satu isi ni. Dengan membawa tuala dan juga kelengkapan mandi. Ini dah masuk uraian Okey. Dalam beg. Dalam beg ni pun masuk dah uraian lengkap. Sebenarnya jawapan ni satu ni dah cukup dah. Kemudian Anissa boleh mandi pada waktu sebelum solat fardu zuhur di dalam tanah perempuan. Ni waktu solat sebelum fardu zuhur ni pun juga adalah huraian. Boleh masuk huraian. Ataupun huraian lengkap. Di dalam tanah perempuan tak payah cakap lah. Tak payah. Komplit sangat. Kemudian mandi wajib hendaklah dilakukan supaya ibadah diterima Allah. Ni adalah huraian lengkap. Kesimpulannya, kita kena letak kesimpulan ni Kak Syafiqah. Tak payah letak tuntasnya ke, konklusinya ke, dia pening kepala sikit. Jadi, letak kesimpulannya, kita hendaklah berusaha bersungguh-sungguh supaya amalan diterima oleh Allah Taala. Jadi, dapat 4 markah. Itu. Kita nak bagikan markah Jadi, ke, kita Ustaz? nak bagi markah pada semua. Semua Ustaz? Semua dapat 1 dulu. Okey. Ubay kita bagi lagi 1. Lebih Kita 1. bagi satu lagi. Okey Ustaz. Okey. Rasa cukup banyak ni kita bagi bintang kepada adik-adik kita ya. Sebab semuanya hebat-hebat. Subhanallah. Hebat, subhanallah. Okey, itu dia antara cara Ustaz untuk menjawab soalan kebat. Isi, huraian lengkap dan juga kesimpulan. Ya, kesimpulan. Ustaz nak teruskan lagi? Okey. Jadi lagi satu, kita ada lagi soalan pengukuhan. Pertama, perkara yang sunat ketika mandi wajib, basuh pergelangan tangan. Kemudian tempat kosong. Kemudian yang seterusnya adalah bersihkan dengan air. Okey, jadi di tempat kosong ni, murid Ustaz siapa boleh jawab? Angkat tangan. Okey. Saya Ustaz. Okey Nabil, apa jawapannya? Bersihkan kubul dan dubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Okey, bersihkan kubur dan kubur dengan tangan kiri sambil mencangkung. Okey, betul jawapannya? Betul Ustaz? Betul? Ustaz nak beri berapa markah? Bagi 2. 2 markah untuk Nabi. Okey Ustaz, Okey. teruskan. Kemudian kita teruskan dengan tempat kosong lagi dan kita teruskan dengan jatah ahli kita, iaitu dahulukan menjerus air ke anggota badan sebelah kanan. Tadi Ubay cakap kat sebelah kanan 3 kali kan. Okey, di tempat kosong tu apa jawapannya? Okey. Saya nak jawab Ustaz. Okey, boleh Zulfurqan. Jawapannya berwuduk. Jawapannya berwuduk. Okey, betul jawapannya berwuduk. Dan yang akhir sekali, ada satu lagi tempat kosong. Apa dia jawapannya? Okey, nak jawab Ustaz. Okey, Ubay. Basuh kepala 3 kali dan selat rambut. Basuh kepala 3 kali dan juga selat rambut. Cuba buat selat rambut sikit macam mana? Dah maaf. Macam pakai minyak rambut lah. Okey Ustaz, betul ke jawapannya Ustaz? Ya, semua betul lah. Baik, Ustaz nak beri berapa markah untuk Zulfurqan dan juga Ubaidillah sebentar tadi? Okey, kita bagi 1 markah, 1 markah. Okey Ustaz. Ini adalah kekuatan dalam kita mengingatlah carta alih. Jadi anak-anak murid di rumah boleh menjawab dengan menghafal carta alih tentang sunat-sunat mandi wajib. Jadi itulah tadi yang kita belajar pada hari ini. Didik TV KPM